5 kes buli di negara kita sehingga menyebabkan kematian. Kes kematian pegawai Kadet Laut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM Zulfarhan Osman Zulkarnain memang mengejutkan kita semua. Sehingga kini, kes ini masih lagi dalam siasatan serta sedang menunggu untuk dibicarakan, dengan kesemua suspek disabitkan di bawah Akta Kanun Kesesaan. Budaya membuli ini harus diakui memang berlaku di kalangan pelajar yang tinggal di asrama, baik di peringkat rendah, menengah sehinggalah ke peringkat tertiary seperti kes Allahyarham Zulfarhan. Apa yang menakutkan, kes ini sebenarnya bukanlah kes pertama yang menyebabkan kematian pelajar di kawasan tempat belajar seperti sekolah dan universiti. Sudah banyak kali kisah-kisah tragis yang serupa berlaku sehingga mengorbankan nyawa. Berikut adalah 5 kes kematian akibat budaya buli yang berleluasa di kalangan pelajar negara kita. Pertama, Hishamuddin Majid. Hishamuddin Majid merupakan seorang pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Teknik Ceras ketika kejadian menyayat hati ini berlaku. Pada 24 Mac 1988, 2 orang bekas pelajar sekolah tersebut hadir bagi mengambil selit keputusan peperiksaan SPM mereka dan juga menurunkan nama mereka pada junior yang terpilih, dengan Hishamuddin ketika itu layak untuk menggunakan nama salah seorang yang terlibat. Dalam upacara yang dilakukan pada jam 11.30 pagi di salah sebuah tandas, Hishamuddin dibelasah oleh beberapa orang bekas pelajar sebagai tanda persetujuan dia untuk mewarisi nama samaran itu. Selepas dibelasah, Hishamuddin yang kesakitan meminta izin untuk menamatkan sesi kelasnya pada hari itu lebih awal atas alasan tidak sihat. Petang itu, keadaan Hishamuddin semakin tenat sebelum dia dihantar ke hospital pada jam 7.30 malam. Sejam berikutnya, doktor mengumumkan Hishamuddin telah meninggal dunia akibat kecederaan organ dalaman. Lepas laporan polis dibuat bapa Hishamuddin, polis menangkap 2 suspek. Bagaimanapun, perbicaraan di mahkamah gagal membuktikan kes itu disebabkan ketiadaan saksi. Jadi, kedua-dua suspek dilepaskan selepas melakukan permohonan maaf kepada keluarga mangsa. Kedua, Muhammad Naim Mustaqim Muhammad Sobri. Kematian adik Muhammad Naim yang pada kejadian berusia 16 tahun memang satu tragedi yang malang sekali untuk dirinya. Salah seorang pelajar di Maktab Tentera Diraja MTD, Muhammad Naim menjadi sasaran sekumpulan pelajar senior yang membulinya sejak sesi persekolahan bermula. Bagaimanapun, pada 24 Jun 2010, Naim yang didakwa dibelasah pelajar senior tidak sedarkan diri sebelum dibawa ke Pusat Perubatan Angkatan Tentera Kem Sungai Besi yang terletak tidak jauh dari MTD. Sekitar jam 10.45 malam, Naim dipaksa melakukan tekan tubi sambil diterajang senior yang memerhati. Punca kematiannya dikatakan disebabkan oleh kegaran yang berlaku pada bahagian kepalanya. Selepas dia jatuh ditendang salah seorang pelajar senior semasa kejadian tersebut, 5 orang pelajar ditahan bagi membantu siasatan dengan 4 daripadanya dihukum buang sekolah terlebih dahulu. Komandan MTD semasa kejadian juga telah dipindahkan bagi memastikan kejadian sama tidak berulang kali. Ketiga, Muhammad Shahrizal Muhammad Syafi'i. Dalam kes yang melibatkan golongan dewasa pula, Muhammad Shahrizal yang merupakan seorang tentera berpangkat private didapati meninggal dunia selepas dibuli dan dibelasah oleh 7 orang tentera lain. Muhammad Shahrizal didakwa tidak cukup jantan untuk menjadi seorang askar serta tidak pandai melipat pakaian, menyebabkan dia yang pada ketika itu berusia 27 tahun dijadikan sasaran pembuli di kem tentera. Muhammad Shahrizal dikatakan ditumbuk, disepak, kepalanya dihentak dengan objek kayu serta dipijak dengan but sukan yang menyebabkan dia pingsan sebelum meninggal dunia pada 5 April 2008. Beras siasat mendapati punca kematian Muhammad Shahrizal adalah akibat hentakan objek tumpul ke tubuh. 7 suspek mengaku bersalah menyebabkan kematian tanpa niat membunuh ke atas Muhammad Shahrizal dan dikenakan hukuman penjara 7 tahun setiap seorang pada tahun 2010. Keempat, Jackson Nguyen Awi. Sebuah sekolah berasrama di Kapit menyaksikan peristiwa duka selepas seorang pelajar tahun 1 bernama Jackson Nguyen Awi meninggal dunia akibat dibelasah. Pelakunya pula adalah seorang pelajar tahun 6 berusia 12 tahun.
Kejadian ini berlaku pada 24 Ogos 2017. Pihak sekolah yang mendapati kejadian Jackson agak kritikal terus mengajarkan beliau ke hospital Sibu. Kanak-kanak itu didapati mengalami pendarahan teruk pada sebahagian kepala serta kesan-kesan lebam di seluruh tubuhnya. Suspek ditahan sebelum dibebaskan kerana perlu menghadiri ujian UPSR yang akan dilangsungkan tidak lama selepas kejadian tersebut. Apa yang menjadikan punca kejadian ini berlaku disebabkan pelajar tahun 6 itu yang dikatakan berang kerana Jackson mengejek nama ayahnya. Kelima, Muhammad Farid Ibrahim. Pada kejadian melibatkan pelajar di sekolah menengah agama Datuk Kelana Petra Makmur, Ampangan Negeri Sembilan, seorang pelajar bernama Muhammad Farid Ibrahim yang berusia 16 tahun didapati meninggal dunia selepas dibelasah beramai-ramai 8 orang pelajar lain. Kesemua mereka didapati bersalah dan dikenakan hukuman penjara oleh mahkamah. Kisah kejadian ini agak sadis bunyinya. Mangsa dikatakan diikat tangan dan kakinya selepas berlaku pertengkaran di antara dia dengan sekumpulan senior melibatkan pinjaman barangan. Selepas dibelasah, kumpulan senior tidak mendapati keadaan agak longlai, jadi mereka menukarkan pakaiannya sebelum pergi bertemu warden, melaporkan Farid telah jatuh dalam bilik air. Bagaimanapun, selepas Farid dikejarkan ke hospital, didapati kesan-kesan cedera yang ada mustahil boleh berlaku hanya kerana terjatuh. Terdapat juga pendarahan dalam bahagian otak Farid yang menyebabkan dia pengsan sebelum meninggal dunia tidak lama selepas sampai di hospital. 8 pelajar yang dibicarakan didapati bersalah namun terlepas hukuman gantung sampai mati. Dipenjarakan di penjara Kajang. Dalam perbicaraan yang dijalankan, ke-8 suspek didapati cuba melindungi sesama mereka dan tidak ada satu orang pun mahu mengakui apa yang berlaku. Salah seorang bapa suspek juga bertindak mengeluarkan kenyataan palsu mencipta alibi tanpa bukti, semata-mata mahu melindungi anaknya yang dirasuk setan.